Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kita Explore. Hari ini kita nak explore apa benda tau. Hari ini aku nak share dengan korang satu benda tau. Ini adalah satu kisah yang boleh kita ambil perhatian dan boleh ambil iktibar dalam kisah ni. Kalau korang tahu, dekat Malaysia ni banyak kes-kes rogol yang semakin berleluasa dekat negara Malaysia ni kan. Tapi dekat sini aku nak bagi tahu korang semua, cerita yang aku nak sampaikan ni adalah bukan setakat kes rogol sahaja, tapi yang mangsa rogol ni adalah seorang OKU, pekak dan juga bisu. Dia tak boleh bercakap, dia tak boleh mendengar. Dan paling menyayat hati sekali, kalau korang nak tahu, mangsa ni telah dirogol sebanyak 4 kali dekat tempat kerja. Dan pemangsa tu adalah kawan dia sendirilah, which is kawan tempat kerja dia. So sebelum aku nak cerita pasal benda ni, korang kena ambil satu perhatian bahawasanya video aku ni memang tak ada kena-mengena dengan sesiapa, tak ada kena-mengena dengan company mana sekalipun. Sebab aku risau nanti kalau aku cakap ni, sekarang orang kata aku reka-reka cerita lah, apalah, apa semua kan. So aku bagi tahu awal-awal, video yang aku nak ceritakan ni adalah tak ada kena-mengena dengan sesiapa pun. Just korang ambil pengajaran, ambil nilai-nilai murni dan buang apa yang tak baik. Sebab yang tak baik tu datang daripada aku, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebelum aku nak cerita ni, korang ambil perhatian pasal isu ni . Baru-baru ni seorang lelaki telah didakwa merogol seorang perempuan OKU yang pekak, tidak boleh dengar dan bisu, tak boleh nak bercakap. Dan mangsa tersebut adalah kawannya sendiri yang berumur 22 tahun. Mangsa telah dirogol di tempat kerjanya sendiri. So macam ni situasi dia berlaku. Difahamkan mangsa adalah seorang pelayan di sebuah restoran 24 jam. Kebetulan pula mangsa kena bekerja pada shift malam. Maksudnya malam hingga ke subuh lah. Jadi dalam situasi ni, dia bekerja dengan kawan dia lah, kawan lelaki. Seorang lelaki ni dia kena bekerja dengan mangsa OKU ni lah. Di dalam restoran tu hanya ada 2 orang pekerja sahajalah. So kejadian ni berlaku pada jam 4 pagi. 4 pagi ya guys, 4 pagi benda ni berlaku. Lokasi mangsa dirogol di dalam bilik air restoran tersebut lah. Yelah, bila dah kerja 4 pagi sampai 4 pagi, pagi-pagi tak ada. Biasanya orang lepak-lepak tengah-tengah pagi memang ada lah, 1 hingga ke 2 pagi. Dah pukul 3 kita semua, kalau kita lepak sampai pagi pun pukul 3 kita dah balik kan. Kita dah tak ada lepak-lepak lagi. So basically pukul 4 kat dalam restoran tu memang tak ada orang langsung. So pemangsa ni, yang lelaki ni, bila dia tengok perempuan ni, mungkin dia dah tengok lama kan. So bila dia tengok 4 pagi tak ada orang, dia pun mula menarik perempuan tersebut, bawa pergi ke bilik air dan melakukan perkara-perkara yang terkutuk tu lah kan. Benda ni berlaku 4 kali. 4 kali. Yang paling kejam sekali, 4 kali tu dalam masa sebulan, kau tahu tak? Maksudnya seminggu sekali lah kan. Dalam bulan tersebut dia melakukan perkara terkutuk 4 kali. Yang mangsa ni, dia bukan tak nak bagi tahu tau dekat mak ayah dia. Dia nak bagi tahu tapi dia risau. Dia kan orang OKU, dia kan tak boleh bercakap, dia kan pekak. So kalau dia bagi tahu mak ayah dia pasal perkara ni, dia takut dimarahi oleh keluarga dia. Lepas tu mestilah, of course lah, bila dah bagi tahu macam ni, mestilah dia dah tak bekerja dah kan. Bila tak bekerja tu yang dia risau, macam mana dia nak cari rezeki kan. So disebab-sebab itulah mangsa tak nak bagi tahu family dia. So benda ni berlarutan sehingga kan lelaki tu, kalau dia nakkan perempuan tu, kalau kau tak bagi, aku akan sebarkan video kau. Itu masalah sekarang ni. Isu besar sekarang, bila once dah buat, lelaki tu pula dah record video. Bila dia nak lagi, dia akan urut. So benda ni menyebabkan perempuan tu lagilah tak nak bagi tahu, lagilah benda ni jadi leluasa. So sampai satu tahap ni kan, aku nak beritahu korang, mangsa ni yang OKU ni memang dah tak tahan sangat. Yelah, mana taknya kita pun kalau kena pun
sampai bila kita nak jadi macam tu? Sampai bila kita buat perkara tu terpaksa dirogol oleh kawan kita sendiri pula tu. Habis dah sampai satu tahap perempuan tu, mangsa tu terus bagi tahu mak ayah dia lah. Memang dia dah tak ada selindung. Dia pun fikir lantaklah nak jadi apa-apa jadilah. Aku dah tak boleh dah. Dia pun pergi bagi tahu mak ayah dia. So lepas dia dah bagi tahu mak ayah dia tu, mak ayah dia pun bagi solusi. Pergilah report polis, bagi tahu mangsa dah buat sekian apa semua dan tangkap pemangsa ni lah. So dalam report tu dia bagi tahu dekat polis tu, mangsa menceritakan kejadian itu di rumahnya pada 31 Julai lalu dan memberitahu kali terakhir berlaku 4 hari sebelum itu. Wanita malang terbabit memberitahu kejadian berkenaan berlaku pada 4 pagi ketika dia dan rakannya sedang bekerja di premis itu. So susulan daripada report yang dia telah lakukan dekat pihak berwajib, pihak polis kan, polis pun dapat menahan lelaki tersebut, menangkap lelaki tersebut dan menyiasat sama ada perlu dijatuhkan hukuman macam mana. So apabila polis dah dapat pemangsa tu, yang lelaki tu pula berumur 21 tahun. Dia telah ditahan oleh pihak polis dan membantu siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. So daripada pengajaran ni kita boleh tengok okey, kalau yang korang tengah tengok ni, kalau korang ni seorang perempuan kan, kalau korang ada kawan-kawan yang macam ni kan, korang elak lah kan. Korang janganlah layan sangat, sebab takut-takut nanti benda ni akan berlaku dekat korang. Kalau andai kata ada yang dah jadi mangsa sekalipun, pergilah report polis. Pergilah. Jangan fikir aku akan dimarahi oleh keluarga, aku akan dibuang oleh keluarga, aku akan diviralkan gambar-gambar. Jangan fikir tu semua. Yang penting bila mangsa tu kena tangkap, cuba korang bayangkan mangsa tu dah kena tangkap, apa yang dia boleh buat? Kalau dia ada video korang ke, kalau diorang ada gambar korang dekat handphone dia kan, kalau dia dah kena tangkap, apa yang boleh diorang buat? Diorang tak boleh, pemangsa tu tak boleh nak buat apa-apa. Dia dah masuk dalam penjara dah pun. So korang please pergi buat report, okay? Lepas tu aku nak beritahu, kes-kes rogol ni kita tak boleh nak buat main-main lah. Sebab apa tau, kes-kes rogol ni dia bukan melibatkan mak ayah ataupun dia melibatkan orang lain. Dia melibatkan mangsa tu sendiri. Sama ada mangsa tu boleh trauma, sama ada mangsa tu boleh bunuh diri, lepas tu mangsa boleh depress lagi. Macam-macam benda ni boleh berlaku. Jangan main-main pasal benda ni. Lepas tu aku nak beritahu korang satu fakta lah. Ini satu fakta, memang aku dah kaji. Fakta ni memang sangat-sangat menyedihkan lah. Menurut statistik, hanya lebih kurang 6%, iaitu lebih kurang 1/16 daripada perogol-perogol akan ditangkap dan dipenjarakan. So daripada 16 orang, hanya seorang yang polis tangkap dan dipenjarakan. Yang lagi 15 orang tidak dikenakan apa-apa. Bukan dia kena tangkap, lepas tu dia tak kenakan apa-apa tindakan, bukan. Yang 15 orang tu orang-orang yang tak buat report polis. Orang-orang yang takut kepada mak ayah, takut kehilangan kerja, takut videonya disebar. So dalam 16 orang tu hanya seorang sahaja yang dipenjarakan. Statistik ni memang sangat-sangat menyedihkan lah. Memang kita kena banyak lagi sampaikan perkara-perkara ni kepada mangsa supaya mereka semua buatlah report. So aku berdoa kepada korang, kita sama-sama berdoa supaya pemangsa mendapat hidayah, yang mangsa akan pulih sepenuhnya, melakukan kehidupan seperti biasa. Kita doakan yang baik-baik sajalah. Kita akhiri video ni dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum.